الظالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Tuan rumah sekeluarga, ibu-ibu, bapa, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak pada Allah Taala. Pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul dan insya-Allah kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan rahmat dan kasih sayang Dia pada kita semua dengan sebab kita menghargai kurniaan ataupun pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah hari ini kita saya masuk dalam bab baru dah silap saya. 85 ya. Bukan dah habis hari itu. Yang masih ini dah apa ni? Hari itu mula di rumah Dr. Zainal. Masuk bab baru dah. Bab ke-6. Baik. Bab yang ke-6, saya wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Ini setiap orang kena yakin. Sebab apa? Sebab sebab itu Dr. Fathiyah Khan, Allah yarham, dia ni baru meninggal dengan ya. Jadi dia mengatakan bahawa kita wajib meyakini bahawa masa depan adalah untuk Islam. Baik, apa asas dia sebelum kita baca ni? Pertama sekali, Islam ini adalah, kalau kita tengok dalam keadaan umat Islam begitu lemah, ataupun umat Islam di peringkat awal ditekan di zaman Nabi dulu, tiba-tiba turun satu ayat yang mana ayat itu khusus Allah Ta'ala menamakan surah itu sebagai suratul Rum. Ghulibatir Rum, Allah Ta'ala kata, sesungguhnya Rum itu akan jatuh, kata Allah Ta'ala. Padahal itu berlaku zaman Nabi. Tetapi bila Rum jatuh, tuan-tuan sekalian, hanya setelah di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Tetapi Allah Ta'ala nak beritahu bahawa apapun keadaan sekarang, ujung dia adalah masa depan untuk Islam. Sebab itu Allah Ta'ala ataupun dalam bab ini Fathiyah Khan meletakkan tajuk dalam bab yang ke-6 ini, setiap daripada orang yang beriman itu wajib meyakini bahawa masa depan itu adalah untuk Islam. Keimanan saya dengan Islam sewajarnya sampai ke darjah yakin bahawa masa depan kelak milik Islam. Nampak tak? Fathiyah Khan kata, kalau kamu benar-benar beriman, dalam hati kamu tak boleh ada ragu-ragu tentang masa depan itu untuk Islam. Macam mana tu Allah Ta'ala punya kerja. Tapi keyakinan kita bahawa takkan Allah Ta'ala nak membiarkan Islam itu selama-lamanya dilihat sebagai suatu perkara yang tidak baik, lemah dan sebagainya. Sampai satu tahap nanti, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok apa yang Islam dapat buat di peringkat awal dakwah Nabi, hatta Nabi sendiri pun tak boleh buat apa. Ketika dia tengok keluarga Yasir, Sumayyah disula daripada dubur sampai keluar ke mulut. Bagaimana Ammar, anak kepada Yasir, dipukul, dirjemur tengah padang. Yasir sendiri ditarik dengan 4 ekor binatang mengikut hala kaki dan tangan depan mata Nabi. Nabi tak ada buat apa. Nabi tengok saja. Hanya dia berkata pada Yasir, bersabarlah keluarga Yasir, sesungguhnya Allah menjanjikan kamu syurga. Takat tu saja Nabi boleh sebut. Tetapi ternyata akhirnya Rom merupakan kuasa besar dunia masa itu, akhirnya jatuh. Tuan-tuan sekalian, bahkan dalam peristiwa hijrah kita tengok bagaimana dalam peristiwa hijrah seorang orang yang tertarik dengan upahan Abu Jahal, siapa-siapa yang dapat menangkap Muhammad dan Abu Bakar cara hidup atau mati, dia akan dianugerahkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta ni banyaklah, bukan zaman dulu, zaman ni pun kalau orang bagi 100 ekor unta pun banyak dah. Seekor unta 3,000 lebih sebenarnya. Ni kat 4,000 100 unta. Bayangkan 100 ekor. Hilir. Jadi
Ini kan pula zaman dulu. Itu pun zaman dulu 100 ekor unta. Kepala Abdul Malik tu kan. Jadi akhirnya kuda apa tu dia nampak Muhammad dia kejar dekat dengan Muhammad. Kuda yang dinaiki oleh orang ini akhirnya terbenam 2 kali. Dia bangun jatuh lagi. Akhirnya jatuh betul-betul depan Nabi. Nabi pun kata, kenapa engkau nak kejar aku? Dia kata, kerana aku tertarik dengan tawaran Abu Lahab dan Abu Jahal. Siapa-siapa yang boleh menangkap engkau dan Abu Bakar akan dianugerahkan dengan 100 ekor unta. Jadi aku nak benda tu. Nabi kata beginilah, aku nak menawarkan pada kamu satu benda lagi. Kamu nak tak? Kata. Dia kata nak. Aku berjanji dengan kamu, aku akan mengalungkan kamu dengan kalung yang dipakai oleh Raja Rom. Ni zaman Nabi. Tetapi bila Rom jatuh zaman Sayyidina Umar. Bila Rom jatuh, Umar panggil balik orang lelaki tadi, mari sini. Apa yang Nabi aku cakap dengan kau? Dia kata dia nak mengalungkan kepada aku rantai yang kebesaran yang dipakai oleh Raja Rom. Maka Umar kata, hari ini aku yang telah menunaikan janji Rasulullah. Maknanya masa depan tu ada. Sebab itu Said Qutb rahimahullah ta'ala sebut dalam tafsir fi Zilalil Quran dia. Dia kata, selain daripada Islam ni, memang dia kata cepat. Orang tengok, orang dokong dia, tetapi dia tidak kekal. Islam walaupun lambat, dia kata, dipitnah dia macam-macam, tetapi itulah yang dijanjikan kemenangannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keyakinan yang ada kepada Said Qutb. Dan kita orang beriman pun kita kena yakin bahawa masa depan adalah untuk Islam. Engkau katalah macam mana pun, aku sebagai orang beriman, aku yakin masa depan adalah untuk Islam. Ya? Itu dia maksudnya. Justru Islamlah yang paling ampuh dan mampu untuk menyusun urusan hidup dan memimpin manusia. Terutama hari ini kita tengok dengan kebejatan sistem yang ada, ya. Maka sampai satu tahap besok orang akan mikir, dia macam dia nak dengan Turki. Nampak tak? Macam mana? Kita tengok Turki ni, Masya Allah lah. Islam ni habis Eropah, kita carilah Eropah ni lah. Turki tu negara 100% Islam di peringkat awalnya. Bahkan kerajaan terakhir Khulafah Islamiyah yang tumbang adalah di Turki 1924 itu, ya. Maknanya tetapi lenyap habis. Sampai azan tak boleh dilaungkan dalam bahasa Arab. Sekolah-sekolah tahfiz ditutup. Orang laki-laki tak dibenarkan berjanggut, berjambang. Kopiah tidak dibenarkan. Quran ditukar ke dalam bahasa Turki. Habis nganak dah tuan-tuan sekalian Islam. Tapi apa kita tengok? Tak berapa lama 1924 hancur. Akhirnya tuan-tuan sekalian pada awal 2000 lebih, kita tengok bunga-bunga Islam itu kembali bersinar di Turki. Hari ini dah ada ahli parlimen wanita yang bertuduh masuk dalam parlimen. Dulu tak boleh. Nampak? Dia habis buang semua, ya. Tapi kita tengok berapa lama boleh bertahan. Orang dah jadi kecewa dengan sistem yang diamalkan di Turki. Akhlaknya makin teruk. Akhirnya anak-anak muda yang rosak ni, bila dah habis kemuncak rosak, dia mikir sampai ke mana aku nak pergi ni. Ada sampai tahap manusia sampai tahap gitu. Tuan-tuan sekalian, macam kita ni dah sampai satu tahap nanti aku nak ke mana ni? Sampai tak tahu semayang bang nak ke mana aku nak pergi. Dia sampai satu tahap begitu. Ada dia cari dunia tu sampai tuan-tuan sekalian tak ingat, sampai satu ketika dia akan mikir, aku nak ke mana, dia kata. Mana aku nak? Dan ternyata inilah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kepada orang yang alpa dengan dunia, Allah Ta'ala tanya kepada dia, Allah Ta'ala tanya pada dia, aina tazhabun? Kamu nak pergi mana? Allah Ta'ala tanya kepada orang yang alpa dengan dunia ni. Allah Ta'ala, engkau nak pergi mana? Kata. Sebenarnya pergi mana? Takkan habis masa begitu saja, bangun pagi, pergi kerja, balik kerja, tidur, esok pagi pergi kerja, balik kerja, tidur. Fa'aina tazhabun? Nak pergi mana ni? Takkan begitu saja kehidupan kita. Manusia akan berfikir sampai tahap itu, ya, sampai ke tahap itu. Ada apa-apa benda pun dia akan sampai shilling tu. Lepas shilling tak ada dah langit dah. Ada lepas shilling tak ada dah. Nanti ke mana nak pergi? Ada. Supaya kau main-main sukan pun, lo ni kuatlah. Unggah kuat dah. Usain Bolt tu nak pergi mana hujung-hujung? Lo ni boleh unggah lagi lah. Ada. Boleh lagi dia berlari kuat dah. Dia sampai tahap dia akan mikir, sampai bila aku nak berlari ni? Umur makin tua, berat dah makin tak ada. Macam kita lah, teruskan.
Sampai satu tahap mikir, nak ke mana ni? Nak ke mana? Sebab itu Imam Ghazali kata, kalau kita melihat kepada seruan malaikat maut, malaikat maut seruan terakhir dia pada umur 60 je. Umur 70 dia tak panggil dah. Dia panggil 40, 50, 60. 40 dia tanya, kamu dah gunakah kekuatan yang Allah bagi untuk kamu beramal? Dah guna ke belum 40 ni? Dia kemuncak kematangan manusia 40. Kemudian sampai umur 50, malaikat maut tanya lagi, wahai orang yang umur 50, sudahkah kamu dapat menuai hasil ibadat kamu? Maknanya hasil apa? Kalau kita mula 40, mungkin semayang tu malah-malah, baca Quran pun tak pernah banyak. 50 tu patutnya semayang dah tukar dah. Daripada sekadar tak semayang kepada nak mencapai khusyuk. Dia dah mula 10 tahun tu. Sampai umur 60, malaikat akan tanya lagi. 10 tahun sekali, tapi kita tak dengar lah. Kalau kita dengar, tak ada 40 mati kita. Umur 60, malaikat maut tanya pula, wahai hamba, wahai anak Adam, wahai cucu cici Adam hak 60 tahun, bagaimanakah andai Allah mematikan kamu pada umur sekarang? Allah tanya begitu umur 60. Maka kalau umur 60 tu masih lagi tak tahu, 60 tahun dah Allah suruh cari Tuhan, 60 tahun dah tak jumpa cari Tuhan. Beramal dalam keadaan kita tak kenal Tuhan. Yang macam mana beramallah kamu tidak mengenal Allah? Sebab itu satu hari seorang budak datang jumpa Nabi, budak muda. Dia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ceritakan kepada aku tentang cerita yang pelik-pelik. Ada ceritanya pelik, tanya Nabi. Nabi faham lah dan maksudnya, walaupun kita tak faham, sahabat pun tak faham apa budak dia tanya cerita pelik apa. Tapi Nabi kata, baiklah, sebelum aku nak jawab, aku nak cerita kamu cerita pelik, aku nak tanya dua soalan. Dia kata, pertama, apakah engkau telah mengenali Tuhan? Kau kenal Tuhan ke tak? Dia kata, na'am, aku kenal Tuhan. Baik. Apakah kamu telah menunaikan hak Tuhan? Dah tunai ke belum hak Tuhan? Kalau kamu kenal. Kalau kamu kenal Tuhan, kamu dah tahu, kamu dah tunai ke belum hak Allah? Hak Tuhan kamu tu tunai ke belum? Dia jawab, Masya Allah, ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Sebab itu Nabi SAW mengatakan, seseorang itu tidak mencapai satu tahap ibadat melainkan bila dia beramal dalam keadaan dia kenal Tuhan. Hari ini kita tak kenal Tuhan. Sebab itu kita buat baik dalam ketika tertentu, bukan pada semua waktu. Sebab kita rasa seolah-olah Allah cuma melihat pada waktu tertentu saja. Waktu lain seolah-olah Allah tak melihat. Sebab tu kita tak kenal Allah. Beramal dalam tak kenal Allah, macam mana? Dia macam kita. Kita dengar boh, main takut tak? Dengan bos kita, contohnya bos kita garang, Masya Allah, takut benar. Tapi anak kita buat pergi pejabat, dia panjat atas belakang bos. Sebab apa? Sebab dia tak kenal bos tu. Jadi anak kita buat pergi pejabat, hai keluarga, dia panjat muka kepala bos. Wah, unggah atas kepala bos. Bos buat kepala licin, main kereta, main kereta. Kita berderak darah kita. Sebab kita kenal bos tak? Anak kita kenal tak? Tak kenal. Sebab tu dia tak takut ke bos kita. Kita takut ke bos kita. Macam itulah dalam kita beramal. Kalau kita tak kenal Allah, maka amalan kita tak mencapai tahap yang sebenarnya. Gitu tahapnya. Jadi begitu juga dalam keadaan ini, bahawa setelah kebejatan yang ada dalam masyarakat, maka satu hari nanti manusia akan mikir, ke mana kita nak pergi ni? Ke mana kita nak bawa dunia ni? Ke mana nak bawa ni? Ke mana? Tengok sistem sosial pun rosak, masyarakat pun rosak. Kemana kita sampai bila nak duduk dalam keadaan macam ini ni? Macam-macam dah kita cuba. Akhirnya orang akan kata, tinggal satu lagi yang kita tak cuba, iaitu sistem yang terdapat dalam Islam. Cuba try kita tengok sistem yang ada dalam, itu maksudnya. Agama Islam ada satu-satunya manhaj ataupun cara hidup yang selaras dengan kehendak fitrah manusia. Sebab itu Islam ni bagus. Islam bukan larang kita kerja. Bukan bila sebut balik pada Islam semua jadi ustaz belaka. Siapa nak buat jalan raya? Ustaz belaka, kuliah belaka, tak ada orang nak bagi. Bukan maksa balik pada Islam tu semua jadi ustaz dah. Tuan-tuan sekalian, ramai orang silap macam tu. Macam juga macam dulu sekolah, awal-awal sekolah saya dulu. Cikgu datang rumah saya, cakap dengan mak ayah saya, kenapa nak hantar Kamal ni pergi sekolah agama buat apa? So jadi Pak Imam je dia. Jadi dia ingat asal sekolah agama Pak Imam. Nampak? Dah sikit. Ramai sekolah agama lah ni boleh doktor ada.
Islam bila balik pada Islam kan jadi ustaz lah ke dah. Bukan baca khutbah lah ke. Sama dengar. Khotib seorang je. Nah, maksud balik pada Islam ni bahawa kehidupan kita itu berandaskan Islam. Kalau kau lawyer, kau ingat tentang tanggungjawab pada Allah. Engkau engineer, kau ingat pada agama. Ini yang masuk Islam tadi ni. Bukan jadi ustaz belaka. Jadi ustaz belaka sekolah agama mana nak ada. Nah, jadi ramai orang silap. Ramai orang silap bila balik pada Islam. Semua kena jadi ustazah lagi. Ustazah lagi. Mana boleh. Siapa nak bawa apa tu kereta api? Siapa nak bawa ketumbang? Janganlah. Tapi semua orang itu kena faham agama. Engineernya faham agama, pilotnya faham agama, pramugarinya faham agama, stewardessnya faham agama. Itu maksud dia. Bukan jadi ustaz nak. Baik Ia dapat mengimbangkan tuntutan lahiriah dan rohani insan. Allah Ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala kata, apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui yang kamu lahirkan dan rahsiakan, dan Allah itu maha halus dan maha mengetahui. Baik, sebagai tambahan, ayat Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir ini elok kalau kita boleh baca tuan-tuan sekalian setiap kali lepas maghrib. Tak sebanyak tuan-tuan sekalian, baca 7 kali tuan-tuan sekalian. Ya, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tuan-tuan sekalian. Ya. Ni kalau boleh lepas maghrib kita baca ni. Sepatutnya kita baca sebelum tidur setiap malam. Suratul Muluk, tapi kita tak baca. Tak sempat. Ngantuk doa. Tak, kadang-kadang tidur depan TV nak baca macam mana. Jadi sebagai ganti dia, inilah ayatnya ni. Ayat yang ke-14 ni, ya. Ayat pertengahan dia. Yang tuan sekalian, bacalah Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bacalah 7 kali, kalau boleh pergi 10, 11 lagi, molek lagi. Sebagai juga Allah Ta'ala bagi keringanan. Macam malam Jumaat kan, kita tak boleh nak baca surah Kahfi tu panjang doa 110. Nah, dah lah panjang berdoa, ayat panjang-panjang pula. Yasin 83 ayat, tapi pendek-pendek. Kita pula baca sejak kecil lagi, jadi berasa tak berat. Padahal 83 dengan 110 nya tambah berapa je. Nah, tapi kerana tak beramal jadi berat. Nah, macam kita lah, kita tak nak lari pusing pandang. Satu tu gaya dah, orang panggil dah penat dah. Tapi kalau orang raya enggak, tuan-tuan sekalian, nah, satu pusingan tak ada apa bagi dia. Baru peluh tak tubik lagi. Nah, jadi Allah Ta'ala ni dia maha baik. Baik dia. Jadi kalau kamu tak boleh baca 110 ayat Kahfi pada siang atau malam Jumaat, bolehlah baca sekadar kau baca 10 ayat awal dan 10 ayat akhir. Dia sudah mewakili suratul Kahfi. Diskaun berapa ratus dia diskaun. Dia jalan 110, baca 20, berapa doktor? Berapa peratus ya tuan-tuan? Ada dalam 20%, 15% ya tuan-tuan sekalian. Diskaun banyak tu. Nah. Patut kamu kena baca 110 ayat surah Kahfi. Ni Allah diskaun. Kamu cuma baca sekitar 15-17% saja, iaitu 20 ayat. 10 awal, 10 akhir. Begitu juga dengan surah Muluk. Kalau boleh kita baca maghrib, ayat inilah tuan-tuan sekalian, salah satu daripada 30 ayat daripada suratul Muluk yang patutnya kita baca sebelum tidur. Tapi susah kalau nak baca tu. Jadi ambillah diskaun yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dia kata, yang pertama sekali, kenapa dia kata kita wajib meyakini bahawa masa depan itu adalah untuk Islam? Sebab apa? Dia buat mari punca. Yang pertama, manhaj Islam itu bersifat rabbani. Apa maksud dia? Manhaj Islam yang bersifat rabbani merupakan satu corak penghayatan yang kudus mengatasi sistem dan cara hidup ciptaan manusia. Ia mampu untuk kekal dan memberikan saham tamadun di setiap zaman, tempat dan peringkat. Apa beza sistem Islam dengan sistem yang tidak berlumbakan Islam? Sistem Islam ni tuan-tuan, dia sampai tu lepas mati. Adapun sistem yang tidak rabbani, takat hidup saja tuan-tuan sekalian. Takat hidup saja. Jadi bila manusia ni, bila kehidupan ditangkap hidup saja, dia tak bawa ke akhirat. Sebab tu orang banyak menyeleweng. Sebab dia tak bawa kehidupan itu untuk akhirat. Nampak tak tuan-tuan sekalian?
Tapi cuba kita fikir benda tu kita nak bawa pada akhirat. Maka kita akan seronok untuk beramal. Katakan hidup saja, habis. Nah, ramai penjahat-penjahat dia kata kenapa mencuri? Kenapa mencuri? Dia kata untuk hidup. Kalau untuk hidup saja memang untuk curi. Tapi kalau untuk orang mati, curi tak curi. Kenapa dia jadi tanya curi? Saya pernah tanya orang curi dan bunuh. Tuan-tuan sekalian, dia guna hukuman mati di penjara Al-Ustar. Saya pernah sebutkan, saya dulu dalam era ujung 90-an dulu, penceramah tetap di penjara Al-Ustar. Tiap-tiap bulan masuk penjara, tiap-tiap bulan. Jarang anak Melayu lah masuk penjara tiap-tiap bulan ni. Pergi mengajar banduan. Jadi nak mengajar banduan ni banyak sesi. Yang hukuman mati lain sesi. Yang untuk pesalah biasa ni lain, yang riman lain, yang riman tu lain pula. Dia ada tempat dia. Nah, baik. Jadi tanya kenapa dia curi, kenapa dia bunuh? Nak hidup dia tak? Nak hidup. Nampak? Bila dia fikir nak hidup, maka dia akan buat apa saja sebab untuk hidup. Tapi cuba dia kata hidup ni tak habis situ saja. Kehidupan itu akan dipersoalkan selepas hidup ini. Apa dia? Selepas mati. Maka sesusah macam mana pun manusia takkan bunuh orang kerana nak makan. Tak. Nampak tak? Sebab itu kita tengok tuan-tuan sekalian. Baik, saya nak sebut cerita sikit lah. Memanglah benda ni dia membabitkan iman. Kita sekarang ni banyak logik kan. Kerana susah orang cakap Islam ni, susah orang nak terima. Sebab apa? Sebab dia tak nampak. Contohnya lah, contoh. Setan kata, dia kata kalau mu infak, mu jadi miskin. Setan kata. Allah Ta'ala kata pula, kalau mu infak, aku gandakan kamu sampai 700 kali ganda. Tuan-tuan sekalian, mana orang ikut? Setan lah sebab dia nampak. RM10 bawa pergi masjid, derma RM5, nampak 5 nak tinggal 5 kan? Miskin tak? Ya miskin. Lagi pada 10 jadi 5. Jadi kita kata tak payah derma lah sebab nampak miskin. Maka kita ikut setan. Sebab setan dia pakai logik dia. Allah Ta'ala kata kalau duit RM5, RM10, mu bagi RM5, RM5 hak bakar, mu simpan itu, aku akan gandakan sampai 700 kali ganda. Mana mungkin tuan-tuan? Company mana yang boleh macam dia bagi ni? Keuntungan tuan-tuan sekalian. Sampai berapa ratus-peratus. 5 ya boleh jadi 7 kali 5. Tuan-tuan sekalian. Jadi tuan-tuan 3,500. Macam mana ni RM5 itu 3,500? Tak mungkin. Tapi itulah janji Allah. Janji Allah nak tengok benar tak benar? Ni iman. Dia tak boleh suka pakai akal. Setan memang dia pakai akal. Dia kata kau miskin dah. Tapi ternyata hari ni tidak ada orang miskin kerana rajin berderma. Tidak ada. Tanyalah orang miskin seluruh dunia, kenapa dia miskin? Tak ada kata kenapa miskin ni kuat doa derma kata. Tidak ada. Tidak ada. Orang kuat derma dia tak jadi miskin. Dia sekalian lah. Tapi yang jadi miskin lah aku lah. Jadi sebab itu sistem manhaj hidup Islam ni dia bawa sampai akhirat. Dia tak cakap bab dunia saja. Dia bercakap sampai akhirat. Sebab kita menuju sini belakang. Jadi kerana itu apa-apa pun yang kita buat bila dia berteraskan kepada Islam, insya-Allah dia bawa kita kepada akhirat. Macam contohlah kita ni makan gaji dengan Allah. Kalau kita makan gaji dengan manusia, orang bayar gaji kita dengan duit lah. Dolar ke ringgit ke rupiah ke apa tak. Tapi kita makan dengan gaji dengan Allah. Allah bayar kita dengan apa? Dengan currency namanya pahala. Jadi bila Allah bayar gaji kita dengan pahala, dan pahala ni lah satu-satunya currency yang boleh kita bawa balik akhirat besok. Jadi macam mana? Ringgit yang majikan kita bayar, kita kena tukar kepada currency pahala. Tak boleh bawa ringgit tu. Kalau bawa ringgit tu tak jadi faham mana. Tapi ringgit tu kena tukar kepada currency nama pahala. Jadi fikirlah macam mana. Bukan Allah Ta'ala tolak ringgit, tolak dengan makan pahala macam mana? Nabi marah. Duk zikir, wah. Siapa bagimu makan ni? Kata Umar, pak darah aku makan. Nabi halau daripada masjid. Pergi. Jangan duduk sini. Harap kau orang suruh bagi makan. Makan pahala orang bagi. Pahala tak boleh dimakan. Kita nak makan berat, bukan makan pahala. Sebab itu
kita kena ada duit. Duit tu tadi Allah suruh guna supaya kita tukar jadi currency. Currency itu bukan macam sedekah dah, tuan-tuan sekalian. Kita buat menggunakan ringgit tadi, menggunakan sesuatu yang boleh menukar dia jadi currency pahala. Ini yang kita kena faham. Jadi kita lega. Kalau kita hanya dunia saja, takat duit sajalah, tak fikir pahala dah, takat duit saja. Apa yang boleh dapat duit, ya bayar terus. Tapi dia boleh bawa ke pahala. Satu ya. Yang kedua, kenapa masa depan ini untuk Islam? Manhaj Islam bersifat universal ataupun alamiah. Manhaj Islam yang bersifat sejagat atau universal menyerlahkan ciri keinsanan dan ciri infitah ataupun bersifat terbuka atau kelapangan, serta daya untuk menanggung kemungkinan-kemungkinannya. Ciri bersifat terbuka ini mengatasi pertimbangan kedaerahan, perkauman, kebangsaan dan sebagainya. Ciri sebenar adalah cetusan dari sibghatur rabbaniyah itu sendiri. Baik. Sifat Islam yang kedua, ia bersifat alamiah. Tidak ada siapa yang boleh mendakwa Islam tu dia punya. Tidak boleh. Tidak ada boleh. Arab pun tak boleh dakwa Islam dia punya. Eropah pun tak boleh dakwa Islam punya. Asia pun tak boleh. Melayu pun tak boleh dakwa Islam tu dia punya. Sebab Islam dia tak ada apa? Tak ada bangsa rasmi. Bangsa rasmi tak ada. Islam tak ada bangsa rasmi, tak ada bahasa rasmi, tak ada pakaian rasmi. Yang ada rasmi-rasmi ni bangsa. Nah, Kadazan, dia ada pakaian rasmi dia. Murud, dia ada kadazan rasmi dia. Nampak? Tapi Islam, dia tak ada pakaian rasmi. Pakaian rasmi Islam ialah tutup aurat. Itu saja pakaian dia. Kamu nak pakai apa pun terpulang. Janji tutup aurat. Kan senang. Makan kuning berat boleh. Senang. Nak potong-potong sahabat boleh. Janji tutup aurat. Nah, bukan mesti pakai jubah. Apa tak? Tutup aurat sudah. Nah, aurat tu pula paling ringan. Macam orang lelaki-lelaki dah aurat dia. Teramat ringan sekali. Dan pada tu pun kita tak nak taat dengan Tuhan. Tuan-tuan sekalian. Antara pusat dengan lutut. Itu saja aurat lelaki-lelaki. Tapi susah dah. Sebab apa? Sebab dunia dia tidak melihat benda itu hidup. Dia anggap bila sukan, setakat nak sihat dia. Dia tak bawa ke akhirat. Tapi kalau dia fikir sukan dia bawa akhirat, maka dia akan buat sukan itu mengikut agama. Allah tidak, dalam Islam tidak ada peraturan bola. Bola tu urusan manusia. Lantak mu dah nak offside, tak offside. 9-11 tak ada offside. Tak ada 9, 7-10 tak ada offside. Tapi macam mana? Itu tu pula. Tapi dalam kamu nak main, tutuplah aurat. Ada lonis luar bawah lutut banyak ada. Pakai. Unggah lah macam mana nak unggah. Nah, jadi Islam tak ada pakaian rasmi. Yang kedua, Islam tak ada bangsa rasmi. Kita tak boleh mendakwa aku ni bangsa Islam, tak boleh. Tak boleh ya. Sebab itu tuan-tuan sekalian, Arab pun tak boleh dakwa Islam tu bangsa rasmi dan Arab ada. Kalau bangsa rasmi itu Arab, maka kita nak masuk Islam kena masuk Arab dulu. Boleh? Tak boleh. Mau makanlah kebab banyak mana pun tak jadi Arab, maka gema Nabi. Dan sekalian anak, maka gema Nabi. Nah, kadang-kadang saya nak nakal dengan orang jual kurma kat Madinah tu. Kurma Nabi. Saya jawab dia, kurma Nabi habis dah. Saya kata, Nabi makan habis dah kurma Nabi. Ada kurma Nabi zaman lalu ni. Kurma Nabi habis dah. Nah, jadi nak menyebut yang tadi bahawa Islam tidak ada bangsa rasmi. Tidak ada ya. Semua tuan-tuan sekalian, sebab itu Allah melihat bangsa ni tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa bangsa ni. Tak ada kemuliaan, tak ada kelebihan. Kalau kau bangsa Arab, lawan Tuhan, neraka juga. Nah, keturunan Nabi sendiri pun lawan langgar Tuhan, neraka juga. Tak boleh. Ada, tuan sekalian. Jadi kalau bangsa Arab pun yang jahat pun masuk neraka, kalau bangsa Melayu jahat, neraka jugalah. Nah, lagi lelaki dalam Melayunya. Ada apa Melayu ni belah-belah Nusantara ni ya. Ada, tuan sekalian ada. Ya. Jadi tak payah ada lah. Bangsa ni adalah anugerah Allah. Mulia bangsa tu kerana Islam. Arab mulia kerana Islam. Afrika mulia kerana Islam. Melayu mulia kerana Islam. Jawa mulia kerana Islam. Banjar mulia kerana Islam. Kerana Islam. Kalau buat Islam,
arak pun jadi lingkup. Jadi Islam tu kena letak nombor satu. Mu jaga Islam tak boleh hal. Kan? Tapi kalau mu buang Islam, mu duduk jadi arak pun menjadi punah juga. Nah, yang keduanya Islam ni dia bersifat terbuka. Dia makna dia boleh terima belaka. Nah, Islam ni, tuan ada sekalian. Dia boleh. Dia tak support agama lain. Agama lain kita tengok ada. Agama lain. Agama lain, contoh minta maaf sebut, padri dia tak boleh nikah. Sebab apa nikah? Tak boleh nikah sebab dia kata bila menikah mu akan berlaku hubungan jenis. Hubungan jenis ni kotor dia kata. Sebab apa? Pertemuan antara dua tempat keluar najis. Hak tina pun tempat keluar najis, hak jantan pun tempat keluar najis juga. Jadi sebab tu jadi hina, mu nak jadi padri tak boleh nikah. Tapi yang peliknya kalau berhenti padri, boleh nikah pula. Nampak tak? Tetapi Islam tidak melihat begitu. Islam ni dia sesuai mana-mana. Dia boleh masuk belakang, tuan-tuan sekalian. Ini kesesuaian Islam. Ada. Sebab itu kereta yang boleh banyak masuk semua spare part laku. Tuan sekalian. Ada. Butir kereta tapi apa-apa boleh masuk. Kalau ada tak ada ni lah. Background nega gitu. Nah, jadi dia buat Mitsubishi kan? Alat Mitsubishi dia boleh masuknya. Ada. Kalau semua boleh masuk, mampu juga dah kereta. Jadi nak sebut jadi dia bersifat alamiah, dia melewati batasan geografi bangsa dan sebagainya. Yang ketiga dia kata manhaj Islam ini bersifat anjal, yakni muruna, yakni keanjalan manhaj hidup Islam atau fleksibel memberikannya daya untuk menghadapi aneka permasalahan hidup yang datang silih berganti. Sibrah atau ciri-ciri ini memberikan Islam kebolehan untuk beristihad menyimpulkan hukum hakam terhadap hal-hal yang tidak ada nas, sama ada melalui qiyas atau maslahah mursalah, ikhtisar ataupun sebagainya. Ini istimewa Islam. Dia ada perkara yang boleh diistihadkan. Istihad ni maknanya ikut keadaan semasa. Ada. Ini banyak. Yang tetap dalam Islam tak banyak, tuan-tuan. Yang tetap dalam Islam tak banyak. Contohnya apa dia? Semayang, ini tetap, tak boleh tukar dah. Zaman dulu, zaman Nabi 4 rakaat Zuhur, lah ni pun 4. Tak boleh tukar. Kita nak wasatiyah jadi semayang 2 belakang, tak boleh. Zuhur tetap 4 rakaat. Bila-bila pun Zuhur 4 rakaat. Puasa bila-bila pun tahun Ramadan, tak boleh puasa bulan lain. Ini tetap. Ada pun yang lain-lain, dia bersifat anjal, mengikut kesesuaian sesuatu dengan batasan-batasan yang ditentukan oleh syarak. Okey, kita ambil contoh. Contoh satu. Allah Subhanahu Wa Taala kata, Nabi sendiri pun menegakkan bahawa kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Makna dalam urusan pentadbiran dunia ni, pandai-pandaimu lah nak buat. Ada. Contohnya, nak buat peraturan jalan raya, buatlah. Tak ada masalah apa-apa. Mu nak buat apa? Peraturan tanah, buatlah. Cuma Islam bagi asas. Islam tak bagi semua, dia bagi asas saja. Ada, bagi asas. Macam saya sebut bulan lepas, rumah Dr. Zanat, bila Hamka mengatakan dalam Quran ini, semua perkara ada dalam Quran. Ada anak murid ni tak faham. Dia kata kalau semua dalam Quran ada belaka, sekarang saya mau tahu mana ayat buat roti canai. Dan tadi Pak Kiai bilang semua perkara ada dalam Quran. Sekarang saya mau tanya, mana itu cara buat roti canai? Kemudian Hamka kata permisi 5 minit. Dia minta izin 5 minit. Dia pun sembang, dia mari pula. Dia kata mau roti canai, tepung banyak ini, gula banyak ini, garam banyak ini, air banyak ini, mentega banyak ini. Kata dia hak tanya tadi, bukan itu yang saya mau. Yang saya mau surah mana, ayat mana. Yang cerita, hai orang beriman, andai kamu nak roti canai, inilah caranya. Dia nak ayat berapa, surah apa, nak ayat berapa. Hamka kata, ya ada. Ada, dia kata. Dia membaca firman Allah Ta'ala, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, ini ayatnya. Sebab itu tadi saya permisi 5 minit, saya bercakap-cakap dengan Tokia Roti Canai tadi. Bukan makna bila Al-Quran tu sebut belakang, tulis belakang situ. Kalau tulis gitu, tidak nama Quran, itu dia panggil, tuan-tuan sekalian, apa dia panggil? Menu kerja.
Itu manual kerja dia panggil. Tapi Al-Quran dia bagi asas dia. Jadi apa pun kamu nak buat, jangan lari daripada asas ini. Kamu nak buat peraturan apa pun buatlah. Apa pun buatlah. Contoh dalam kita nak buat peraturan tanah, contohnya. Memang ada Islam, ada asasnya. Siapa yang menghidupkan tanah tersebut, maka berhak baginya tanah itu. Ini asasnya. Maka kalau kita ada orang dah meneroka tanah tu puluh tahun, jangan dah ambil lah bagi tu dia. Sebab dia telah menghidupkan tanah tu puluh tahun dah. Walaupun tanah tu status kerajaan, memang tanah di mana ada kita punya kerajaan Melayu Melaka, tuan-tuan sekalian. Sebab tu tanah kita pun dia boleh ambil di kerajaan. Nah, sebab itu milik dia. Tapi asasnya begitu. Asal kalau kamu nak ambil, kamu kena ganti. Kena ganti. Ganti itu pula setimpal. Bukan ganti ikut kita nak bayar. Ini sistem tanah. Kalau kita tengok sistem tanah, kalau sahabat saya buat PhD, tajuk dia sistem tanah dalam Islam. Masya Allah, kita tengok tu nampak selalu. Tuan-tuan sekalian, tesis dia tadi ni, bagaimana Islam letakkan begitu. Kamu boleh ambil, tapi setimpal. Hari ni kita tak buat gitu. Kita ikut aku nak bayar berapa, mau nak tak nak surat. Ini sistem dia. Jadi tak kena dengan Islam tadi ni. Ada, dia kena setimpal. Kena setimpal dengan apa yang orang yang tanah pula tak boleh nuntut lampau-lampau pula. Tak boleh. Nak mentang-mentang dia nak buat, kita pun dima sampai 300 kali ganda. Tak boleh pula. Setimpal saja. Macam kaedah tuan-tuan sekalian, bagaimana Islam mengatur. Tapi undang-undang tanah macam mana mana buat-buat. Tapi ini asasnya. Jadi Islam ni, itu sebab Islam boleh kekal sampai bila-bila. Sebab dia sesuai dengan waktu. Ada banyak agama yang telah punah dah. Sebab tak sesuai dengan waktu. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, manhaj Islam bersifat syumul atau menyeluruh. Manhaj Islam yang menyeluruh membedakan dengan sebarang manhaj atas sistem hidup duniawi yang punya dimensi matlamat yang terbatas. Manhaj Islam adalah manhaj ciptaan yang maha mengetahui segala masalah manusia, baik atau buruknya. Ia maha mengetahui apa yang membahagia dan apa pula yang mencelakakan manusia. Ini sistem Islam. Dia syumul. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya sebut mana-mana. Bila kita tengok Islam, ramai orang tengok bila sebut Islam, dia nampak hukum. Hatta kawan-kawan saya balik daripada Kuwait, balik daripada Saudi, ya, bukan ambil pendidikan Islam pun, ambil ekonomi, ambil engineering. Kalau dia Mesir tu ambil doktor. Balik kampung, orang tanya bab fiqh. Jadi mentaliti orang asal pergi Timur Tengah, mau balik mau mesti tahu hukum fiqh. Sebab dia nampak Islam ni hukum ni. Sedangkan dalam Quran ada 6,000 ayat lebih yang cerita tentang hukum hanya 500 ayat. 500 ayat saja. Maknanya lagi 6,000 lebih ayat, 5,900 ayat lebih hanyalah cerita zaman Nabi, akhlak, moral, akidah. Tapi orang nampak hukum. Sebenarnya tidak begitu. Macam orang tanya, Ustaz, ada 2 orang lelaki bini jumpa saya. Mula-mula bini dia jumpa dulu. Dia kata, suami saya tak beri saya balik rumah mak saya. Macam mana Ustaz? Suami saya tak bagi balik. Betul tak bagi? Saya nak jumpa, tapi saya balik juga. Hukum dia apa? Saya tak nak bagi hukum. Saya panggil tok laki dia pula. Tok laki dia kata, saya kata betul kamu tak bagi bini mu balik rumah tok tuamu? Dia kata betul. Lepas tu dia balik tu saya marah sangat. Dia kata, tidakkah seorang isteri kena taat pada suami? Sedap jawab. Alik dia Islam lalu, alik dia oleh. Jadi saya kata ginilah, abang